Isu penganiayaan dan kekejaman terhadap haiwan tidak pernah reda. Walaupun dalam tempoh PKP baru-baru ini, pengabaian terhadap makhluk ciptaan Tuhan itu tetap berlaku. Akta Kebajikan Haiwan 2015 yang memperuntukkan denda dan penjara terhadap pelaku masih lagi tidak mampu menghentikan perbuatan kejam manusia terhadap haiwan. Ikuti laporan wartawan Rahimah Abdullah sempena Hari Haiwan Sedunia. Akta Kebajikan Haiwan 2015 menetapkan seseorang yang menzalimi haiwan boleh didenda maksimum RM75,000 atau dipenjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Namun sejauh mana ia mampu memberi kesedaran kepada orang ramai untuk menjaga kebajikan haiwan? Bagi penganalisis jenayah haiwan Malaysia MyAct, Ari Dwi Andika, beliau melihat kebanyakan penganiayaan haiwan dilakukan orang dewasa. Justru katanya pendidikan mengenai kesedaran menjaga kebajikan haiwan perlu dipupuk sejak kecil lagi. Saya sendiri mengandaikan bahawa kesedaran ini masih rendah. Kesedaran tentang bagaimana menghormati hak haiwan di negara ini masih rendah. Jadi disebabkan ilmu tentang awareness kebajikan haiwan ini begitu rendah, saya nampak kebanyakan pelaku-pelaku penjenayah haiwan ini terdiri daripada golongan umur yang terdahulu. Maksudnya sekiranya kita tidak segera untuk menjalankan pendidikan yang berkesan di peringkat sekolah, di peringkat universiti, dan saya percaya 10 tahun lagi Malaysia masih gagal membendung kegiatan dan masalah kezaliman dan jenayah haiwan. Jelasnya lagi, hak haiwan perlu diterapkan dalam pemikiran masyarakat dan pada masa sama pihak berwajib, terutamanya pihak berkuasa tempatan PBT juga, perlu menunjukkan contoh yang baik kepada masyarakat. Walaupun dari segi undang-undang peruntukan akta yang ada membenarkan PBT melakukan tangkapan, kadang-kadang kita lihat dan kita bantah tangkapan yang secara kasar, tidak ber-SOP dan secara tidak berkebajikan. Tetapi bantahan itu dianggap ringan, dianggap sebagai satu sekadar bantahan untuk menyusahkan kerja PBT dan alasannya untuk mencegah penyakit. Layanan kasar terhadap penangkapan haiwan terbiar menyebabkan nilai menghargai makhluk ciptaan Tuhan itu semakin berkurangan di kalangan masyarakat. Malah katanya sikap segelintir masyarakat yang melepaskan kemarahan terhadap haiwan disebabkan masalah peribadi merupakan suatu perkara yang tidak adil dan boleh dikategorikan sebagai gangguan mental. Katanya penjenayah haiwan dibahagikan kepada 2 kategori, iaitu disebabkan masalah psikologi dan kedua, masalah suka-suka menganiaya haiwan. Di Malaysia, bagi kelompok haiwan domestik, kucing dan anjing adalah binatang yang kerap dianiaya dan didera. Manakala monyet, beruk dan kera adalah haiwan liar paling banyak dianiaya manusia. Justru katanya bukan setakat bergantung kepada undang-undang sedia ada. Setiap anggota masyarakat juga perlu ada kesedaran mengenai kebajikan haiwan dan menghentikan penganiayaan dengan mengambil tahu hak-hak makhluk ciptaan Tuhan itu. Selamat Hari Haiwan Sedunia. Laporan Rahimah Abdullah, Esra Awani.